Projek Chesilton Docklands ni bukan sekadar binaan tepi laut. Ini pelaburan berskala besar, gabungan kediaman mewah, komersial dan pelancongan, yang dijangka menarik ribuan peluang pekerjaan untuk anak Sabah. Ramai yang keliru. Mereka ingat ini duit kerajaan. Padahal ini projek pelaburan swasta, bukan dari bajet negeri atau bajet kerajaan persekutuan. Dana pembangunan ini datang dari pelabur luar, melalui kerjasama, atau dalam istilah korporatnya JV. JV ini maksudnya joint venture, yakni usaha sama antara dua pihak. Dalam kes ni, pelabur luar dan Surya Capital. Mereka kongsi modal, kongsi risiko dan kongsi keuntungan. Surya Capital pula syarikat milik kerajaan negeri Sabah. Share stabil, tersenarai di Bursa Malaysia dan ada rekod kukuh dalam pelabuhan dan hartanah. Jadi bila projek ini untung, kerajaan negeri pun untung. Sebab Surya Capital urus 8 pelabuhan di Sabah dan catat untung berjuta setiap tahun. Tapi mereka bukan syarikat baharu. Mereka konsisten bayar dividen, ada rekod projek hartanah yang siap dan berjaya. Sebelum ni mereka bangunkan Chesilton Quay. Fasa pertama dah siap, diserahkan. Tiada terbengkalai. Jadi tuduhan gajah putih langsung tak masuk akal. Docklands pula dibangunkan ikut fasa, dirancang untuk 12 tahun ke depan. Bukan main redah. Ia dah lalui kajian pasaran, kajian kelayakan, kajian impak alam sekitar. Rancangan ini teliti. Bila siap, projek ini akan cipta ribuan kerja. Dalam bidang pembinaan, perhotelan, F&B, runcit, pengurusan dan pelancongan. Dan paling penting, ia bukan saja bawa pekerjaan, tapi juga jadi kantung duit negeri. Macam mana? Tanah projek ini milik Surya Capital, iaitu milik kerajaan negeri Sabah. Bila dibangunkan, hasilnya bukan habis ke tangan pemaju, tapi dikongsi sebab ia joint venture. Kerajaan negeri akan dapat dividen tahunan, cukai pintu dan taksiran, premium tanah and levy pembangunan, hasil sewa, pelesenan dan pelancongan. Hasilnya berulang, bukan sekali jalan. Tanah tepi laut yang dulu kosong, kini jadi aset penjana pendapatan negeri. Ini bukan sekadar bina bangunan. Ini strategi jangka panjang. Jadi bila ada orang kata selesaikan air dulu, jalan dulu, itu naratif yang salah. Projek ni tak ganggu bajet negeri. Malah, ia bantu negeri jana hasil untuk selesaikan isu-isu rakyat. Kalau negara lain boleh bangunkan waterfront dan jadikan kebanggaan, kenapa kita terus skeptikal bila Sabah mula melangkah ke depan? Sabah perlukan dua perkara. Bijak urus keperluan rakyat dan bijak tarik pelabur. Projek Docklands bukan beban, tapi peluang. Hodata kalau kita terus tenggelam dalam naratif politik, kita mungkin akan tolak masa depan yang sepatutnya milik kita. Dan ya, projek ini juga selari dengan Pelan Sabah Maju Jaya. Di bawah teras pembangunan infrastruktur dan pelaburan strategik. Sabah Mahu Maju. Ini salah satu jalannya.